tu hari. Okey, tak apa. Okey, electrical system. Ya. Okay, baik. Dalam electrical system kita kena belajar mula dengan konduktor. Apa dia konduktor? Konduktor adalah good electrical conductor. Ya, boleh mengalirkan elektrik. Ya. Contoh-contoh dia adalah copper, steel, gold dan juga silver. Ya. Kemudian kita ada insulator. Insulator apa dia? Adalah poor electrical conductor. Pendapat. Konduktor juga tapi poor electrical conductor. Kita tak dengar lah. Saya tak tahulah kenapa saya tak boleh mute orang. Okey, insulator adalah poor electrical conductor. Contoh-contohnya adalah plastik, rubber, glass adalah insulator. Kayu. Okay, current flow from positive to negative. Ya. Manakala electron flow theory mengatakan bahawa current flow from negative to positive. Dua-dua boleh pakai. Ya, sama ada traditional ataupun electron flow theory. Okay. Kemudian kita kena tahu juga bahawa magnetic field is developed when current passes through a wire. Ya, jadi bila arus elektrik mengalir, dia akan menghasilkan medan magnet. Ya. Okay. Next adalah voltage. Ya. Voltage ialah a measurement of pressure that causes the electrical energy to flow. Ya. Jadi apa yang menyebabkan arus elektrik itu mengalir adalah voltage. Ya, voltage ni macam benda yang menekan dia supaya bergeraklah. Itu voltage. Ya. Kita boleh bayangkan macam water through a pipe. Ya. Jadi kalau air itu tak ada tekanan, air tak mengalir kan? Ya. Jadi sama juga macam elektrik. Kalau tak ada tekanan, arus elektrik tak mengalir. Jadi kalau dalam sistem pipe tu pressure tu adalah voltage lah. Ya. Okey, simbol bagi voltage adalah V. Unit bagi voltage adalah volt, simbol dia adalah V. Okay. Next adalah current. Current adalah current flow is created when voltage moves electron through a conductor. Ya, jadi dalam arus elektrik kita panggil dia sebagai current flow. Ya. Unit dia adalah ampere. Ya, sumber dia adalah A. Ya, sumber dia adalah A. Ya. Dan syarat bagi current ni lah dia mestilah complete circuit. Ya, barulah dia boleh mengalir. Okay, current ada dua, iaitu direct current ya, dan juga alternating current. Ya. Direct current ni ialah mana-mana yang punca dia adalah bateri. Ya, bateri dia akan mengalirkan direct current. Alternating current ni adalah yang mana datang daripada generator. Ya. Contohnya untuk rumah ya, yang datang daripada kanan kuasa, ya, itu adalah alternating current. AC/DC. Ya, betul. Okay, next adalah resistance. Resistance ialah opposition to current flow. Unit dia adalah ohm. Ya, kita guna simbol R ataupun simbol ohm tu. Okay, dan resistance ni bergantung pada beberapa faktor iaitu material, size of material, length of the conductor dan temperature of the conductor. Ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi nilai resistance. Okay. Jadi elektrik ni kita boleh bayangkan macam air yang mengalir lah. Ya. Jadi resistance tu adalah diameter of hose. Ya. Lagi besar hose akan jadi lagi less resistant, lagi banyak air mengalir. Ya. Jadi sama juga dengan wayar elektrik, lagi besar wayar elektrik, lagi kurang nilai resistance. Ya. Voltage kita boleh bayangkan macam water pressure. Current pula dia adalah flow rate. Ya, nilai gallon per minute. Okay. Boleh samakan dia dengan air yang mengalir dalam hose. Okey, jadi dalam arus elektrik ni, formula yang paling penting sekali ialah Ohm's law. Ya.
iaitu voltage sama juga dengan current kalikan dengan resistance. Ya, voltage ialah current darabkan dengan resistance. Ataupun kita boleh susun balik, current ialah voltage divided by resistance, resistance ialah voltage divided by current. Okey, contoh soalan. What is the current in from a 12 volt source if the resistance is 10 ohm? Alright? So, dia suruh cari apa nilai current kan? So, kalau ikut formula Ohm's law kita, nilai current adalah current adalah voltage 1.2. V bagikan dengan R kan? So, nilai V kat situ adalah 12, R adalah 10. Jadi 12 bagikan dengan 10 dapat 1.2 ampere. Okey, macam tu. Okey? Dah ambil gambar? Dah. Okey. Belum. Macam ada Saya sudah. Okey. Dah. Dua ampere ya. Okey, jadi formula dia adalah V sama juga IR. Ya, V sama juga IR. Okey, soalan lagi. What is the voltage across a 680 ohm if the current is 26.5 milliampere? Ya, so sekarang ni dia suruh cari nilai V kan? So formula dia adalah V sama dengan IR yang ni. Okey, jadi V sama dengan I berapa? 26.5 milliampere kan? 26.5 ni kita kena convertkan dia kepada ampere. Ya. Jadi bila nak convertkan dia kepada ampere, kita kena bahagi 1000. Right? Macam milimeter nak tukarkan kepada meter, kita bagikan 1000. Ya. Gram nak tukarkan kepada kilogram, kita bagikan 1000. Jadi miliampere nak tukarkan kepada ampere, kita bagikan 1000. Itu adalah nilai I darabkan dengan nilai resistance 680. Kita dapat berapa? Okey, cuba kira. Kalkulator ada kan? $18.02 betul? 18.02. 18.02. Dapat 18.02 volts. ke? Ya, ke salah? Ini saya dapat 18.02. Betul, 18 volt ya. Ini 6 Screenshot. 18.02 kan? Okey. Alright. Kita teruskan. Dah ambil gambar? Sudah. Okey, kalau nak cari nilai R, dia adalah V bagikan dengan I, ya. Contohnya macam ni, what is the hot resistance of the bulb? Ya, apakah nilai resistance? Diberi V 115, I 0.87 ampere. Okey, cuba kira dapat berapa? Nilai resistance. Dapat berapa? 13.18. 13 Okey. 132 ohm ya. Dapat? Okey, baik. 18. Magas Waran ni tolong mute 18. Magas Waran mute Ya, awak bos. punya mic.
Okey. Saya tak boleh nak mute. Okay, thank you. Okay, next adalah energy. Energy sama macam kita belajar thermodynamic study, unit dia adalah watt. Jadi unit bagi energy adalah kilowatt hour. Okay, yang ni awak boleh cuba sendiri nanti. Saya tak perlu nak terangkanlah rasanya sebab yang ni tak ada pun dalam soalan test. Okay, berkenaan dengan energy. Okay. Power juga adalah ni sama macam dalam thermodynamics tadi, kita belajar power, unit dia adalah watt jadi 1 watt ialah 1 joule per second. Ini pun kita dah belajar tadi. Cuma dalam electrical energy kita boleh kira nilai power berdasarkan dengan nilai current, voltage dan juga resistance. Menggunakan tiga formula ni. Jadi pointer pula. Pointer option, arrow option, visible. Menggunakan 3 formula ni itu power ialah current darabkan dengan voltage, ataupun power ialah I kuasa 2 darabkan dengan R, ataupun power ialah V kuasa 2 bahagikan dengan R. Jadi untuk mengira nilai power, kita boleh pilih sama ada nak pakai antara salah satu daripada tiga-tiga ni. Kalau ada I dengan V saja, kita guna P sehingga IV. Kalau ada I dengan R saja, kita guna P sehingga I kuasa 2R. Kalau ada V dengan R, kita guna P ialah V kuasa 2 bahagikan dengan R. Kalau ada tiga-tiga, kita boleh pilih mana-mana pun antara tiga-tiga ni. Kita akan dapat jawapan yang sama. Alright? Okay, contoh soalan. What power is dissipated in a 27 ohm resistor if the current is 0.135 ampere? So, kita ada R, kita ada I. Jadi, kita nak pakai formula yang mana? Jadi, kita boleh guna formula P sama juga I kuasa... salah. Padam. P sama juga I kuasa 2R. Betul? P sama juga I kuasa 2R. Betul? Kita boleh pilih yang mana-mana. Macam tadi kan. So, kita boleh pilih yang ni. P sama juga I kuasa 2R. Sebab kita ada nilai I dengan R je kan. Okay. Senyap je semua ni. Betul? Dapat? Ya. Okay. Betul. So, kita guna P sama juga I kuasa 2R. Apa nilai I kita? 0.135 kuasa 2 darabkan dengan R 27. Kita dapat berapa? Cuba kira. 0.5. Berapa? 0.5. 0.5. Betul ke ni? Saya dapat 0.49. Bolehlah tu. 0.455. Jawapan dia adalah 0.49 watt. 2. 0.49 5 pun boleh. 2. 0.455. Kita guna 0.49. 0.49 watt. Okey? Dapat Okey. Siapa yang tak dapat tu nanti tanya kat kawan Kat kawan yang dapat ni, kawan yang dapat pun boleh ajar. Dalam WhatsApp boleh ajar Okey.
Next, soalan ni adalah what power is dissipated by a heater that draws 12 ampere of current from a 110 volt supply. Jadi diberi nilai I dengan V, kita boleh guna formula ni lah. P sama juga IV. Kan? Okey, cuba kira. Dapat berapa? Satu tiga dua kosong kan? Marcus Farhan. 1320. Okey. Marcus Farhan 1320. tu jadi bising. Dapat berapa? 1320 So dapat 1320 watt. Right? Okay, next soalan. What power is dissipated in a 100 ohm resistor with 5 volt across it? So diberi nilai R dan juga diberi nilai V. So kita guna formula P sama juga V kuasa 2 bahagi R. Betul? Okay, cuba kira dapat berapa? 0.25. So kita dapat 0.25 watt. Okay? Okay, jadi semua faham ya? Macam mana nak kira power? Faham. Okay, alright. Okay, next ialah kita nak belajar berkenaan dengan circuit pula. Ya, kita dah belajar berkenaan dengan voltage, current, resistance dan juga power. Kita nak belajar dengan circuit. Okay. Circuit ni ada dua jenis, iaitu series circuit dengan parallel circuit. Ya. Tapi untuk kedua-dua jenis ni, dia kena ada 3 attributes ni. Iaitu dia perlu ada source of voltage, dia perlu ada load dan dia perlu complete path. Ya. Bermaksud dia kena keluar, lepas tu dia kena patah balik asal. Dia kena complete path. Ya. Jadi untuk series circuit, dia ada only one current path. Ya, kalau series circuit. Ya. Jadi series circuit jalan dia ada satu je. Ya, has only one current path. Okey, jadi sifat series circuit ni ialah because there is only one path, the current everywhere is the same. Ya, nilai current pada setiap point dalam series circuit tu dia sama nilai dia. Ya. Bagi contoh, kalau kita ada circuit seperti ni, kalau kita ada circuit seperti ni, katalah di resistance ni dia di kawasan ni 2 mA. Jadi di tempat lain pun mestilah 2 mA juga. Ya, nilai current dia mesti sama. Jadi setiap point dalam series circuit. Boleh faham ya? Okey, jadi awak akan guna benda ni lah nanti bila buat soalan test nanti. Okey, nilai total resistance bagi resistor dalam series ialah the sum of the individual resistor. Kita campurkan je semua nilai resistance. Okey, sebagai contoh, katalah kita ada 680 ohm, 1.5 kilo ohm, 2.2 kilo ohm. Apa nilai total resistance? So, kita just campurkan je lah. 680 campur 1.5 campur 2.2. Ya. Cuma disebabkan ini kilo ohm kan. So kita kena jadikan sama semua unit. Jadi 680 ni kita boleh tukar kepada kilo ohm, dia jadi 0.68. Ya, jadi 0.68 campur 1.5 campur 2.2. Bila kita campurkan, kita akan dapat 4.38 kilo ohm. Okey, boleh? Boleh. Okay, alright. Okey, jadi kita boleh analisa kita punya circuit ya dengan kita buat table macam ni ya. Jadi contoh kita ada suatu circuit seperti ni ya. Kita ada voltage source 12 volt, R1 680 ohm. Ya, saya tukar ke bawah. R2 1.5 kilo ohm, R3 2.2 kilo ohm. Jadi kita buat table seperti ni ya. Kita nak cari apa nilai I1, nilai I pada nilai R1, I2, I3 dan I total ya.
Lepas tu R1, R2, R3. R total kita dah kira tadi dalam contoh tadi. Ya, R total ialah 4.38. Ya, voltage source ialah 12 volt. Ya, kita nak cari apa V1, V2, V3 dan kita nak cari apa P1, P2, P3 dan P total. Ya. Alright. Jadi, daripada sini apa nilai yang mula-mula kita boleh kira? Apa dia? Kita boleh kira sebab apa? Kita ada. Kita boleh kira apa? Total, power total. Power total ataupun kita boleh kira nilai I total. Betul tak? Betul. Sebab apa? Kita ada nilai R ni kan? Dan kita ada nilai V. Jadi kita boleh kira nilai I total. Ya. So cuba kira nilai I total berapa? Dibeli R dan juga dibeli V. Boleh kira? Apa nilai I total? Macam mana nak cari nilai I? Macam mana? Senyap je semua. 32.87. Cuba tengok ya. Salah tu. 2.74. Mana dapat tu doktor? Macam mana dapat 2.74 doktor? Okey, apa formula kita? Kita nak Bagi I si kan? PM. I ialah apa? V bagi R kan? Betul tak? V apa? 12. R 4.38. Betul tak? So dapat berapa? 2.74. Kan? So dapat nilai I kita 2.74. Okey. Right? Milliampere. Sebab apa? Sebab kita punya R tu adalah kilo ohm. Ya. So dia jadi milliampere. Sebab R ni adalah kilo ohm, jadi unit bagi I adalah milliampere. Boleh dapat semua? Boleh. Okey. So sekarang ni disebabkan ini adalah series circuit, nilai I total adalah 2.74 milliampere. Jadi nilai I3, I2 dan I1 mesti 2.74 milliampere juga. Ya? Sebab sifat bagi series circuit tu semua nilai current pada setiap point mesti sama. Ya. So tadi kita dah kira I total 2.74 milliampere iaitu kat sini 2.74 milliampere. Jadi pada I1 pun 2.74, I2 pun 2.74, I3 pun 2.74 milliampere. Okey? Boleh? So sekarang kita boleh kiralah nilai V1, V2 dan V3. Okey, cuba kira apa nilai V1. Apa V1? 1.86. V1 1.86. Okey, V2 4.11. 4.11, V3 6.028. 6.03. Okey. Orang lain semua dapat tak ni? Tak. Muhammad Syakir. Dapat. Dapat. Lindawati kena ajar Siapa yang tak dapat tu minta tunjuk ajar dia orang. Tapi nantilah lepas kelas nanti. Ya. Okey. Next kira P1 pula. P1 dapat berapa? 2.74. Salah. Mana dapat 2.74? Okey.
P1 kita boleh guna sama ada P sama juga IV ataupun Bagi dengan V1. P sama juga I cos 2R ataupun P sama juga V cos 2 bagikan dengan R. Tapi paling mudah kita guna P sama juga IV lah. Ya, so I ni darabkan dengan nilai V, kita dapatlah nilai P1. 11.26. P2 dapat berapa? 11.26. 11.26. 11.3. P3 16.52. 16.5 dan P total 32.8. 3.28. 32.9 miliwatt. Oh, 3.29. Okey. Yang lain tu make sure dapat 4. Okey, kalau tak dapat bagi dapat juga. Tanya nanti dalam dah habis kelas nanti boleh siapa yang tak dapat boleh tanya Jangan malu nak bertanya. Jangan malu nak bertanya, kita nak belajar kat sini ya dalam kelas. Okey, itu teruskan. Mata dah ngantuk. Dah doktor kerja malam, mana ada tidur lagi ni? Ya Allahu Akbar. Apa Maziah? Okey, sikit lagi. Tak apa terus je. Cuma mata saya. Okey, tak apa. Jadi voltage source ni kalau dalam keadaan bersiri kita boleh campurkan saja untuk dapatkan nilai total voltage source ya. Contoh macam ni, kalau kita ada sumber voltage 9 volt dan kita susun bersiri ini bermaksud kita sambungkan positif ke negatif. Jadi kalau macam ni kita just campurkan saja 9 campur 9 campur 9 kita dapat 27 volt. Ya. So kalau satu bateri kita terbalikkan, contohnya yang tengah-tengah ni kita terbalikkan, berapa nilai total voltage? Okey. Dapat berapa kalau kita terbalikkan satu bateri? Kurang lah. Tolak balik 9. So dapat berapa? 1. 18. 18? 18 lah. 18. Ya ke 18? 27. Sama macam tadi. Dapat 9 juga. Dapat 9, betul. Contoh Yang kalau sepatutnya. kita terbalikkan yang tengah ni kan. So kalau kita kira daripada bawah, contoh ni 9, jumpa yang ni terbalik jadi 9 tolak 9. Lepas tu kat atas ni campur 9. So jawapan kita ialah 9 volt. Boleh Jawapan kita adalah 9 volt. So kalau bateri tu terbalik, just kita tolaklah tolakkan saja. Okey, jadi daripada series circuit kita boleh dapat satu hukum kita panggil Kirchhoff voltage law. Di mana Kirchhoff voltage law ni mengatakan bahawa the sum of all the voltage drops around a single closed path in a circuit is equal to the total source voltage in that closed path. Itu kita panggil Kirchhoff voltage law. Ataupun dengan kata lain, kalau kita campurkan semua nilai V tadi yang kita dah kira tadi, V1, V2, V3, kita akan dapat balik nilai voltage source. Ya. Jadi kalau kita campurkan ni V1, V2, V3, kita dapat balik 12 volt. Itu yang dinyatakan oleh Kirchhoff voltage law, ya. Ataupun dengan kata lain, voltage yang keluar daripada circuit tu 12 volt kan. So, dia bila jumpa resistance 1, dia akan jadi voltage drop sebanyak 1.86. Pergi kat resistance 2, voltage drop 4.11. Pergi kat resistance 3, voltage drop jadi 6.03. Jadi the sum of all the voltage drop ni dia akan jadi sama balik dengan nilai voltage source. So itulah yang dinyatakan oleh Kirchhoff voltage law. Tengok naik ni. Tutup mulut kak. Tutup lah. Okey. Next kita nak belajar berkenaan dengan parallel circuit. Ya.
Jadi parallel circuit ataupun resistor in parallel, dia berlaku bila resistor are connected to the same 2 points. Ya. Jadi contoh macam ni, R1, R2, R3, R4 ni semua tu bersambung kepada 2 point sama, itu point A dengan point B. Ya. Dia bersambung dengan 2 point yang sama. Ya, A dengan B kat sini. Jadi kalau keadaan macam ni kita panggil dia sebagai resistors in parallel. Ya. Jadi parallel circuit ni dia adalah sifat dia adalah it has more than one current path connected to a common voltage source. Ya. Jadi parallel circuit ni dia ada banyak path. Kalau series circuit tadi kalau ingat lagi, series circuit dia ada satu saja path. Dia ada jalan satu je. Kalau parallel circuit dia ada banyak jalan. Ya, contoh macam ni, bila current tu keluar, untuk dia patah balik dia boleh lalu jalan sini, dia boleh lalu jalan R2, boleh lalu jalan R3 dan dia boleh lalu jalan R4. Okey? So dia ada more than one current path. Dia ada lebih daripada satu cabang lah. Ya. Kalau series circuit dia ada satu saja cabang, parallel circuit dia ada lebih daripada satu. Ya. Dengan kata lain macam series circuit tu dia setia pada yang satu lah. Parallel circuit ni dia ada lebih daripada satu cawangan. Macam tu lah contoh. Ada yang parallel circuit kat sini? Siapa kat main dua? Lebih daripada satu. Semua diam, tak boleh keluar rumah. Kalau dalam kelas boleh bising ke? Okey, jadi semua bagus, setia pada yang satu Okey, jadi parallel circuit ada more than one current path. Okey, jadi sifat bagi parallel circuit ni ialah disebabkan semua komponen connected across the same voltage source, the voltage across each is the same. Nilai voltage jadi sama. Ya? Sebagai contoh kat sini, kalau voltage source adalah 5 volt, jadi pada setiap resistance ni nilai voltage dia sama, ya. Jadi kalau kat situ 5 volt, kat sini pun kena 5 volt, di sini 5 volt dan kat situ pun 5 volt. Nilai voltage dia sama, ya. Kalau series circuit tadi nilai current dia sama kan? Ya. Parallel circuit nilai voltage dia sama. Okey. Okey. Kemudian kalau nak kira nilai resistance pula, nilai total resistance bagi parallel circuit, kalau macam series circuit tadi mudah, kita just campurkan saja dia punya nilai resistance kan. Kalau parallel circuit dia lain. Parallel circuit nilai total resistance dia adalah reciprocal of the sum of the reciprocals of the individual resistor. Tu. Ya, dia adalah reciprocals of the sum of the reciprocals. Ya. Jadi contoh macam ni, kita ada R1, R2 dan R3 ni kan. Jadi kalau nak kira nilai total resistance ni, nilai R total, ya, dia adalah hasil campur reciprocal of the resistor, ya, iaitu 1 bahagikan dengan R1 campurkan dengan 1 bahagikan dengan R2 campurkan dengan 1 bahagikan dengan R3, ya. Ini adalah total reciprocal, tapi yang itu semua dia ada 1 bahagi atas dia. Barulah dapat nilai total resistance. Ya, saya nak padam ini. Jadi kita dapat tu, ya. Jadi nilai total resistance ialah 1 bahagi, lepas tu 1 bagi R1 campur 1 bagi R2 campur 1 bagi R3. Ya. So kalau kita ada nilai total resistance yang ni 680 ohm, 1.5 kilo ohm,
2.2 kilo ohm. Untuk dapatkan nilai total resistance dia, kita kena kira lah. Ya. Saya padam dulu yang ni. So R1 adalah ini 680, kita tukarkan kepada 0.68. So yang ni adalah 1.5. Yang ni adalah 2.2. Okey, cuba kira dapat berapa? So kita dapat bukan 4.38, salah. Kira lagi sekali. Ni sepatutnya ni dia kena ada kurungan ni. Baru jadi. .56. 0.56 ke? Salah juga. 0.56 salah. 0.38. 0.38. 0.386 betul. Saya dapat 0.387. Pun boleh juga. Sekejap So jawapan dia adalah 0.386 So jawapan dia adalah 0.386 kilo ohm. Okey? Ya, dapat. Okey. Siapa yang dah dapat tu nanti ajar kepada kawan yang tak dapat. Boleh? So dapat 0.386 kilo ohm. So, menggunakan kaedah yang tadi, kita bolehlah buat analisis kepada kita punya parallel circuit. Ya? Sama macam masa kita buat series circuit tadi. Ya, sama macam kita buat series circuit tadi. So kita susun balik, kita ada nilai voltage source 5 volt, ya, nilai R1 0.68, R2 1.5, R3 2.2, R total kita dah kira tadi 386 ataupun 0.386 kilo ohm. Okey. Untuk data yang ni, yang mana kita boleh kira dulu? Apa dia? I total. Nilai I total. Okey, jadi cuba kira apa nilai I total? Daripada voltage source dan juga R total ni, R total ni kita boleh tukar kepada 0.386, dapat berapa I total? Satu 93 0.93. Okey, sebelum tu nilai V1, V2, V3 adalah 5 volt. Sebab apa? Sifat bagi parallel circuit, pada setiap voltage ni, pada setiap resistor ni nilai voltage dia sama. Sebab voltage source 5, jadi sini 5, ini 5 dan ini pun 5. So, jadi V1 5, V2 5, V3 pun 5. So daripada situ kita boleh kira lah nilai I total. I1 dulu dikira. I1 dapat apa I1? 7.4. 7.4 ya. I2? 3.3. 3.3. I3? 2.3. 2.3. I total? I total 13.0. 13.0. Okey, kira P1, P2, P3, P total pula. Boleh kira sama dengan P sama dengan IV. I darabkan dengan V. 7.4 darabkan dengan 5. Dapat berapa?
36.8. P1 36.8, P2 6.7. 16.7, P3 11.4. 11.4 dan P total 64.8. 64.8. Alright. Semua yang lain yang diam je tu make sure dapat ya. Dapat tengok. Dapat. Ke korang masuk je lepas tu pergi tengok TV. Okey, kita teruskan. Dapat doktor tapi tak nak mencelah. Okey, bagus. Okay. So, daripada parallel circuit ni kita dapat satu lagi law kita panggil Kirchhoff current law, iaitu the sum of the current entering a node is equal to the sum of the current leaving the node. Ya. Ataupun dengan kata lain, kalau kita campurkan nilai I1, I2, I3, kita dapat nilai I total balik. Ya. Jadi Kirchhoff current law ni mengatakan current yang masuk mesti sama dengan current yang keluar. Ya. Jadi macam kita punya circle tadi, current yang masuk ni I total ni 13 kan. So I total keluar 13. Jadi dia akan digunakan di I1, digunakan di I2, digunakan dengan I3 dan bila dia keluar node balik dia mesti sama jadi 13 balik. Ya, jadi I1 campur I2 campur I3 dia mesti jadi 13 balik. Jadi itu ialah Kirchhoff current law. Current yang masuk suatu node, jadi ini node lah ni ya, ini node. Current yang masuk node tu mesti sama dengan current yang keluar node. Okey, itu ialah Kirchhoff current law. Okey, ini sama macam tadi. Kalau current source tu adalah parallel, kita boleh campurkan saja. Ya. Jadi contoh kalau satu ada reverse, just tolakkan lah. Ya. Dia akan jadi macam ni, 0.5 milliampere. Okey, ini adalah alat untuk kita gunakan bila nak analisa circuit menggunakan digital multimeter. Ya, kita ada juga yang jenis analog punya, ya, iaitu volt ohm milliammeter. Ya, ohm. Okey, jadi itu saja berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ini. Okey, dan juga dah tamat. Macam mana saya nak stop recording? Oh ni. Stop.